Tragedi macam hari tu ada kematian hari raya melibatkan 3 beradik mati sekaligus kan. Satu benda yang tidak berapa gemar untuk saya menghadap cerita-cerita seperti itu, walaupun kita dah biasa dengan cerita-cerita yang begitu rupa kan, tapi bila melibatkan orang yang kita kenal, kampung halaman kita kan, dia agak kita berhadapan dengan pelbagai rasa sebagai wartawan yang perlu neutral dan berpijak pada fakta. Kita perlu menghadapi pelbagai rasa dan perasaan yang kita ada kan. So agak bila saya dapat skrip tu saya termenung agak lama juga sebab malam tu saya akan baca. Dan saya perlu olah peringkat awal olahan perkataan ataupun story tu, cerita tu. Saya teliti, saya baca, saya teliti. Melibatkan 2 orang remaja 19 tahun yang saya tak berapa kenal. Saya tak sempat nak berkawan dengan 2 orang ni semua sebab dia peringkat bawah. Tapi apabila diteliti setiap nama yang ada dan keesok sebelum tu nama ayah dia, saya mula terbayang wajah ayah dia yang kita kenal, walaupun kita tak rapat tapi kita kenal selaku duduk satu kampung kan, dalam satu kampung. Dari rentetan kronologi kes yang agak tragis, sukar untuk saya yang kita memahami budaya sosio budaya di kampung saya kan. Betul. Yang perkara seperti itu tidak pernah berlaku di kampung kan. Lepas tu melibatkan yang begitu tragis sekali. Kalau nak dikirakan kampung tu kira nak cari kes yang pecah rumah masuk pun sukar. Sebenarnya pada peringkat awalnya saya ingatkan ada penjenayah masuk kan. Pada peringkat awalnya pun itulah expectation kita, itulah jangkaan kita. Tapi melibatkan mangsa yang begitu tragedi, sangat tragik. Kita mula terkenang suasana kampung, terkesan sebab memilih perkataan yang begitu teliti untuk disampaikan dan saya terpaksa buat persediaan diri untuk menyampaikan berita tersebut pada malam itu yang untuk umum lah kan. Secara peribadinya sangat sedih mengenangkan perkara itulah. Sedih lah bila mengenangkan orang satu kampung berlaku, kita pula buat story itu kan. Jadi amat terkesan sekali lah. Ya Allah Ta'ala lah yang tahu. Jadi King, aku ada tengok ada posting kau dekat FB tu yang di mana kau ada meluahkan sikit lah apa ni seolah-olah perasaan dekat situ. Boleh kongsikan dengan penonton-penonton kita? Selepas sehari kejadian suspek ditangkap kan. Dapati kawan baik dia juga. Diselidiki adalah anak pada orang yang bukan asing juga kan. Punya kawan sekolah saya dulu, dia cuma dia senior sikit daripada saya. Perasaan bercampur bau dan dalam masa yang sama kita mula mendapat info-info yang datang kepada kita kan. Dan kita melihat apa yang ada dekat sosial media kan. So bila kita teliti, kita masa tu kita sedih dengan apa yang berlaku kan. Kesian pada mangsa, terutama pada ayah dia. Saya melihat sendiri visual temu bual ayah dia pada hari kejadian pada hari Ahad. Dan kita memahami perasaan tu. Apabila adiknya balik daripada sekolah, kita memahami perasaan tu. Sepatutnya diambil oleh tapi kakak. Tapi bila melibatkan satu lagi pihak yang dianggap suspek ketika ni, melibatkan anak kepada kawan kita sendiri, perasaan marah tu masih ada tutulah tebal perasaan marah tu. Betul. Tetapi dalam masa yang sama kita mula tertanya-tanya. Kenapa semua ni orang yang kita lihat ataupun orang yang aku kenal ni bukanlah orang yang jahat, dan mereka berdua pun Allahyarham dan juga suspek pun bukanlah di kalangan orang yang diperkatakan sentiasa melintir di bibir orang bahawa si fulan ni dia ni adalah orang jahat. Saya menyelidiki walaupun saya tak kenal 2 budak ni, tak pernah berkawan. Saya tanya orang kampung, orang terdekat, orang sumber-sumber yang konkret kan. Budak yang baik, selalu mangsa pun selalu pergi surau, Jumaat pergi masjid. Anak-anak yang baik yang jaga mak dia yang sakit. Ya, betul. Dan suspek ni pun bukanlah orang yang dikenali sebagai dengan cara yang begitu jahat. Tak pernah disebut orang dia ni jahat, tak pernah. So budak yang cerdik, saja dia dapat 8A SPM kan. Cuma tak dapat sambung belajar kerana
faktor kemiskinan. Betul. So daripada semua info yang saya dapat tu, tapi kita buang emosi tu, kita diajar sebagai reporter kan, tapi betul bini neutral kan. Kena tapi balance apa lah. yang dalam masa satu kejadian yang agak tragis dan kita bersempati, sangat sedih bersempati pada mangsa, apa lagi orang yang kita kenal. Dalam masa yang sama ada satu sisi sudut pandang yang kita mungkin terlepas kan. Mungkin orang persoalkan apa yang status saya buat tu kan. Mungkin orang kata dia pergi ke balai dengan alasan pelbagai alasan kan, bukan dia nak mengaku salah apa semua. Saya cuma boleh cakap macam ni lah, saya tak nak campur urusan siasatan polis yang terlibat ni, dan kita pun tidak perlu menjadi seorang hakim dan mendahului siasatan polis. Mereka lebih pakar daripada kita, tak payahlah kita nak campur kan. Cuma dari satu sudut insani kan, kita sebagai ibu ataupun bapa, kita kenal anak kita. Kita tahu bila dia suka apa, dia suka makan, masa mana dia marah, bila dia merajuk, bila dia berbohong, bila dia macam-macam perangai sense itu ada. Bukanlah satu mustahil jika seorang ibu mengetahui apa yang cuba kau sembunyikan. Dan tentunya ada sokongan ke arah itu kan. Tetapi walau apa pun, di sebalik kepada mangsa, kita perlu jaga juga. Sebab apabila kita melihat komen-komen netizen, saya tak salahkan mereka semua, saya faham sentimen netizen, saya faham kan. Tapi kita perlu ada adab dan juga disiplin dalam mengkritik sesuatu benda dalam kita menzahirkan simpati. Jangan sampai kita menzalimi pihak yang lain. Betul kita simpati pada satu pihak, betul, tetapi jangan kita zalim pada orang lain. Walaupun dia tu mungkin orang yang bersalah, walau apa sekalipun, kita dibenarkan membenci sikap buruk itu, perbuatan buruk itu. Tetapi ada batas dia. Tapi jangan sampai menghukum, menzalimi orang, tidak begitu. Biarkan undang-undang mengambil tempatnya. Betul. Kan? Tak perlu kita melebihi lebih pada kadar itu. Kan? Agak sedih juga, dan saya memahami perasaan keluarga yang suspek tu, dan saya tahu latar belakang kekuatan yang ada pada dia, kehidupan dia, apa yang jadi pada dia, taraf kehidupan dia macam mana kan. Tetapi biarlah pihak berkuasa yang menjalankan siasatan. Dia ada pertimbangan tentu yang perlu sebagai Muslim, ada pertimbangan tertentu sebagai dari sudut insani, dari sudut keprihatinan, dari sudut perasaan, adab dan juga agama tentunya yang perlu kita jaga. Betul King. Macam aku pun ternampak juga memang ada yang bash, kadang-kadang kita lihat kadang-kadang sampai melampaui batas dan sebagainya. Tapi dari segi insani kita perlulah mengambil sikap berhati-hati kan, jangan sampai kita mengaibkan siapa-siapa. Okey King, dari segi pandangan kau lah, mungkin kau ada nak kongsikan ataupun kau nak bagi pendapat atau supaya netizen ni bertenang macam mana, mungkin kau ada nak nasihat nak dikongsikan? Saya sebenarnya nak mengucapkan terima kasih juga pada netizen ya. Ada yang mendoakan, ramai sebenarnya yang prihatin sebenarnya. Tetapi berpada bila kita marah. Saya sendiri, siapa pun buat silap dalam hidup dia, kita tak ada tahu apa masalah orang, punca masalah orang. Biarlah undang-undang itu mengambil tempat. Dalam masa yang sama, tidak perlu kita menzalimi ketika kita bersimpati pada pihak yang lain. Saya pribadi bersimpati pada mangsa, tapi dalam masa yang sama tentunya saya tidak benarkan kezaliman itu berlaku pada keluarga yang satu lagi kan. Suspek. Sepatutnya sebagai kita adil. Walaupun kita benci satu benda, kita benci pada satu sikap, tapi tetap kita kena berlaku adil pada mereka. Dan saya cuma mahukan berlakulah, carilah keadilan yang seimbang dan simpatilah kepada kedua-dua keluarga itu. Belah pihak. Okay, terima kasih King kerana sudi bersama dengan Projek Solo hari ini. Dan Projek Solo rasa itu saja untuk kali ini berkenaan dengan tragedi pembunuhan seorang gadis berumur 19 tahun di Hulu Terengganu. Jadi di atas kesempatan ini saya berkongsi pendapat dengan saudara King, iaitu seorang wartawan. Jadi aku harap benda ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita supaya kita kekal istiqamah, tenang kan, tidak terlampau menuduh melulu dengan apa jua kejadian-kejadian yang berlaku kan. Mungkin sekarang ni siasatan tengah sedang dijalankan, jadi biarlah
pihak berkuasa yang menjalankan tugas mereka, dan insyaAllah semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi kuasa sampai di sini dulu. Terima kasih kerana bersama Projek Solo, dan sebelum tu jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Terima kasih. Okay, nak cakap apa-apa sebelum kita menutup? Kepada mereka yang mendoakan kepada kedua-dua keluarga, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Ya, saya adalah daripada kampung yang sama dan saya bersempati kepada kedua-dua belah pihak. Terima kasih kepada netizen-netizen yang komen di Facebook saya yang banyak bagi message pun kan, semua kan. Terima kasih banyak-banyak atas keprihatinan anda, dan saya ucapkan semoga Allah juga membalas segala kebaikan doa-doa yang dilontarkan kepada kedua-dua keluarga. Jazakallahu khairan katsiran. Okay, jadi dengan itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Projek Solo.